Menarik 10. Pusat Jantung Sarawak berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat penyelidikan dunia dalam masa 10 tahun akan datang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Dr. Sim Koi Hian berkata, ia berdekatan dengan pusat penyelidikan penyakit berjangkit. Malah, ia turut disokong oleh Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Universiti Teknologi Marah UiTM. Pusat Perkhidmatan Kesihatan dan Pusat Kajian juga berada di dalam kawasan yang sama. Gunung Murut, gunung batu pasir yang berketinggian 2,423 meter dari permukaan laut merupakan puncak tertinggi di Sarawak. Ia terletak di antara sempadan Miri dan Limbang di dataran tinggi Maligan, Kelabit. Gunung ini juga terletak di Taman Negara Pulong Tau. Bagi pegawai perhubungan WWF Malaysia Diana Cendai Ngadan, pendakian ke Gunung Murut menjadi aktiviti paling mencabar dalam hidupnya. Diana memberitahu pendakian ini adalah lebih sukar berbanding pendakian di Gunung Kinabalu. Jabatan Kesihatan Bahagian Sarike mengadakan program surveillance komuniti daerah Meradong di Pasar Tamu Bintangor. Ia bertujuan memberi ujian calitan secara percuma kepada para penjaja di Pasar Tamu Bintangor dan orang awam yang merupakan kontak rapat kepada ahli keluarga yang terkena jangkitan COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kuong Hing berharap agar kes COVID-19 di Rumah Uming Sungai Madur tidak dipolitikkan. Apa yang penting katanya adalah agar orang ramai sentiasa menjaga kebersihan serta mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Gereja St. Luke Umar Belor kini siap sepenuhnya dan membolehkan masyarakat Kristian di Murum menjalankan aktiviti keagamaan dengan selesa. Majlis perasmian gereja baru itu telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Chuk Pai Ugon pada Sabtu. Gereja St. Luke dibina menggunakan peruntukan daripada Kerajaan Sarawak di bawah projek transformasi luar bandar RTP tahun 2018. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Lokeh Chiang tampil menghulurkan sumbangan kerusi roda kepada seorang pesakit strok di Kampung Haji Baki. Sumbangan tersebut disampaikan selepas dimaklumkan mengenai keadaan pesakit itu yang sukar bergerak. Beliau berharap agar sumbangan tersebut dapat membantu memudahkan pergerakan pesakit itu. Seorang nenek berusia 58 tahun maut setelah terkena tembakan senapang angin secara tidak sengaja. Ketua Polis Daerah Mukah Deputi Superintendent Jimmy Panyau berkata, suspek seorang lelaki berusia 24 tahun itu menyangkakan mangsa adalah tupai di dalam semak. Sejurus melepaskan tembakan, suspek mendengar suara menjerit kesakitan. Suspek bergegas ke rumah panjang untuk memaklumkan perkara berkenaan. Suspek ditahan reman sehingga 6 Januari dan kes disiasat di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan. Disyaki mensabotaj lebih 500 dos vaksin COVID-19, seorang ahli farmasi di Pusat Perubatan Aurora di Grafton, Wisconsin berjaya ditahan pihak berkuasa. Lelaki tersebut dikatakan mengeluarkan ratusan botol vaksin dari peti sejuk dengan tujuan untuk merosakkannya. Sebanyak 57 botol ditemui di luar peti sejuk. Setiap botol tersebut mengandungi 10 dos vaksin. Sebelum ini, hampir 60 dos dari botol tersebut digunakan tanpa mengetahui botol itu telah dikeluarkan untuk tempoh masa yang lama. Usaha mencari 9 lagi mangsa diteruskan setelah pasukan penyelamat berjaya menemui mayat mangsa tanah runtuh di sebuah perkampungan di Norway. Seorang bayi dan kanak-kanak berusia 13 tahun antara mangsa yang hilang. Kejadian itu yang meruntuhkan seluruh lereng bukit yang terletak 25 km dari timur laut ibu kota Oslo yang meranapkan tempat kediaman penduduk. Sebuah pesawat kecil terhempas dan merempuh sebuah rumah di Michigan, Amerika Syarikat. Kemalangan tersebut mengakibatkan kebakaran. Kejadian itu berlaku sebelum 4 petang waktu tempatan. Pihak bomba menasihatkan orang ramai agar menghindari kawasan berkenaan dan maklumat mengenai penumpang serta jenis pesawat masih belum didedahkan.
8 remaja berusia dalam lingkungan 18 dan 20 tahun ditemui mati di sebuah rumah di selatan Bosnia. Mangsa terdiri daripada 4 lelaki dan 4 wanita. 88 mangsa dilaporkan meninggal dunia akibat keracunan gas dari generator yang digunakan. Pasukan polis dan ambulans segera ke tempat kejadian sebaik menerima laporan penduduk di tempat kejadian. Menarik 10.